Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Mazam bin Abdul Malik dari Open University Malaysia, Pusat Pembelajaran Shah Alam, khusus Ijazah Sarjana Muda Sains Pengurusan Projek dan Kemudahan dengan kepujian ingin membuat video slide presentation EBMB 4203 Total Building Performance. Penilaian pasca hunian ataupun lebih dikenali sebagai Post Occupancy Evaluation (POE) adalah satu proses menilai prestasi bangunan secara bersistematik setelah ia dibina dan diduduki selama beberapa waktu. POE berbeza dengan penilaian prestasi bangunan yang lain kerana ia memfokuskan pada keperluan penghunian bangunan termasuklah kesihatan, keselamatan, fungsi dan kecekapan, keselesaan fisiologi, kualiti estetika dan kepuasan. Pelajaran yang dipelajari adalah merujuk kepada program yang bertujuan untuk mengumpulkan, mengarsipkan dan berbagi informasi mengenai kejayaan dan kegagalan dalam proses, produk dan bidang lain yang berkaitan dengan bangunan dengan bertujuan untuk meningkatkan kualiti dan biaya kitaran hidup bangunan pada masa hadapan. Sebaliknya, maklumat yang diperolehi itu melalui POE diambil dalam program yang dipelajari dan digunakan dalam progres awal perancangan, pengaturcaraan dan mereka bentuk untuk kemudahan baru untuk membina kejayaan dan mengelakkan kesilapan berulang. Maklumat bangunan Menara IMC, ianya berada di Jalan Sultan Ismail. Bangunan ini terletak di kawasan Segitiga Emas Kuala Lumpur. Menara IMC adalah bangunan kelas A premium dan ia dibina pada tahun 1994. Menara IMC terletak dalam anggaran jarak berjalan kaki yang singkat dari Menara Berkembang Petronas KLCC dan stesen monorail Bukit Danas dengan ketinggian 29 tingkat. Menara ini mempunyai luas lantai khas sekitar 12,000 kaki persegi dengan luas keseluruhan 300,000 kaki persegi dengan dilengkapi unit pengamanan udara berpusat serta mempunyai 10 buah lift pemaju ataupun tuan tangga. Bangunan ini milik IMC Holding Malaysia Serenggara Berhad. Kajian literature. Konsep POE berasal sebagai kajian kes penilaian semasa diperkenalkan pada tahun 90-an. Kemudian ia berkembang menjadi penilaian kereta rentas pada tahun 1970-an dan 80-an. POE ditarifkan sebagai proses menilai secara sistematik sejauh mana suatu kemudahan yang pernah digunakan untuk jangka waktu tertentu memenuhi tujuan organisasi yang dimaksudkan dan keperluan penghunian bangunan tersebut. Kaedah ini bertujuan untuk mengkaji keberkesanan persekitaran yang dirancang dari perspektif manusia. Di samping itu, POE adalah langkah terakhir yang penting dalam proses reka bentuk lestari yang bertujuan untuk mengumpulkan data penggunaan tenaga dan air yang memenuhi yang didambakan, hasil kualiti persekitaran dalaman dan maklum balas penghuni dengan tujuan membantu pemilik dan pereka bangunan untuk memperbaiki bangunan pada masa hadapan. Terdapat keperluan untuk menentukan kepuasan dengan keadaan isi rumah yang memungkinkan seseorang untuk menunjukkan dengan adanya aduan dan tahap kesesuaian yang tinggi antara situasi sebenar dan yang diinginkan. Oleh itu, aplikasi terbaik yang berkaitan dengan keperluan manusia khusus ini digambarkan sebagai Post Occupancy Evaluation ataupun POE. Konsep
POE merakumi penilaian prestasi bangunan setelah digunakan dan diduduki untuk memahami proses interaksi antara bangunan dan keperluan pengguna. Dalam proses POE, pengguna akhir atau penghuni bangunan digunakan sebagai penanda aras penilai prestasi bangunan. Untuk menjadikan ini berkesan, prestasi bangunan penilaian mesti dilakukan sepanjang kitaran hidup bangunan tersebut. POE sangat penting di semua sektor pembinaan, terutamanya penjagaan kesihatan, pendidikan, pejabat, komersial dan perumahan, di mana prestasi bangunan yang buruk akan mempengaruhi operasi, kesejahteraan penghuni dan kecekapan perniagaan. Tujuan Post Occupancy Evaluation (POE). Post Occupancy Evaluation (POE) digunakan untuk mendapatkan maklum balas penghuni bangunan. Matlamatnya adalah untuk meningkatkan taraf operasi bangunan dengan menerapkan pelajaran yang dipelajari untuk projek masa depan. Berbagai sumber maklumat dari penyelidik, pengurusan fasilitis, pentadbiran, fakulti, pelajar dan kaki tangan turut disertakan. POE juga digunakan untuk memperbaiki cara bangunan digunakan untuk menyokong produktiviti dan kesejahteraan. Secara khususnya, POE digunakan untuk menghitungkan kualiti bangunan, memberitahu perancangan dan taklimat pengaturcaraan untuk bangunan dan perubahan baru, serta menyelesaikan masalah bangunan atau pengguna seperti pengurusan perubahan dan gaya kerja baharu. POE juga dapat digunakan untuk menilai apakah matlamat sesebuah projek itu telah POE memberikan maklum balas penting di tempat kerja dalam menyokong organisasi penghuni dan keperluan pengguna akhir secara individu. POE juga dapat digunakan untuk menilai apakah matlamat sesebuah projek itu telah dicapai. POE biasanya melibatkan maklum balas dari penghuni bangunan melalui kaedah soal selidik, temu ramah dan bengkel, tetapi mungkin juga melibatkan langkah-langkah yang lebih objektif seperti pemantauan persekitaran, pengukuran ruang dan analisis kos. Proses Post Occupancy Evaluation (POE). Proses POE memberikan petunjuk kepada nilai-nilai untuk merangsang pihak yang berkepentingan untuk membuat pemerhatian yang dapat diuji mengenai pengalaman mereka mengenai kesan bangunan terhadap produktiviti dan kesejahteraan. Pemerhatian ini diperjelaskan dan dikomunikasikan oleh para penilai. Sebarang cadangan dibuat berdasarkan laporan pemerhatian pihak berkepentingan yang lengkap. Sebahagian besar cadangan adalah untuk memberitahu di peringkat perancangan dan reka bentuk bangunan baru pada masa hadapan mengenai amalan dan operasi. Penilai POE boleh mengesyorkan kajian pemantau, penyelidikan, penyiasatan dan pengurusan projek. Kaedah POE digabungkan merakumi teknik kuantitatif dan kualitatif. Sebilangan besar POE melibatkan maklum balas dari penghuni tempat yang telah dinilai. POE dapat dicapai melalui pelbagai metodologi tinjauan, termasuk soal kaji selidik, temu bual atau fokus berkumpulan. Maklum balas penghuni dapat ditambah dengan pemantauan lingkungan seperti suhu, tingkat kebisingan, tingkat pencahayaan dan kualiti udara dalam ruang. Baru-baru ini, POE juga cenderung merakumi langkah-langkah kelestarian seperti penggunaan tenaga, sampah dan penggunaan air. Ukuran kuantitatif yang lain biasa digunakan termasuk metrik ruang, misalnya kepadatan pekerjaan, penggunaan ruang dan nisbah penyewa. Kos sama ada dinyatakan sebagai kos projek per meter persegi atau jumlah kos penghunian dianggap sebagai metrik utama dalam menilai bangunan dan mungkin membandingkan dengan maklumat balas
penghuni untuk memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai nilai. Faedah Post Occupancy Evaluation (POE). Segala maklum balas yang diperoleh akan disiasat untuk meningkatkan proses penambahbaikan berterusan seperti peningkatan bersesuaian antara penghuni dan bangunan, pengurangan pembaziran ruang tenaga, pengesahan keperluan sebenar penghuni, pengurangan pemilikan, pembelanjaan operasi, peningkatan kelebihan daya saing di peringkat pasaran. Dengan melihat bagaimana pengguna berinteraksi dengan persekitaran, pembinaan dan pertimbangan kesannya terhadap mod, produktiviti, kesejahteraan umum, mereka dapat membuat bangunan yang benar-benar bermanfaat bagi semua penghuni. Kemajuan teknologi dan peralatan pemantauan akan meningkatkan lagi penilaian pasar penghunian ataupun POE. POE kuantitatif dan kualitatif membolehkan memberi tumpuan dan memberi gambaran tepat bagaimana ruang berfungsi kepada manusia. Pembangunan soal selidik kajian. Menurut Liman tahun 2010, tinjauan soal selidik adalah instrumen kajian yang mampan di POE. Soal selidik telah dikembangkan dan diedarkan kepada responden pada kajian kes di Menara IMC sebahagian daripada program penyelidikan. Ianya adalah bangunan pejabat yang setinggi 29 tingkat dan keluasan 12,400 kaki persegi dengan keluasan 300,000 kaki persegi. Objektif soal selidik tinjauan penghuni adalah untuk mengukur dan mencirikan aspek tingkah laku penghuni yang mempunyai kesan yang signifikan terhadap prestasi persekitaran bangunan. Ini termasuk merakamkan data dan maklumat mengenai pola penghunian untuk potensi aplikasi dalam simulasi termodinamik prestasi bangunan. Ia bertujuan untuk meneroka dan menerangkan aspek pengalaman fizikal, fungsi dan psikologi penghuni persekitaran di pansel perumahan dan pembangunan sekitarnya. Selain itu juga, ianya adalah untuk menerapkan nilai seberapa aspek-aspek tertentu dari kriteria reka bentuk bangunan yang telah direalisasikan semasa membuat soal selidik. Item atau soalan yang dihasilkan memerlukan responden untuk menjawab serangkai soalan atau pernyataan. Respons peserta itu kemudian diubah menjadi dalam bentuk berangka dan dianalisis secara statistik. Oleh sebab itu, kandungan dalam soal selidik mestilah bersangkutan soalan dengan konsep utama yang diperincikan dalam persoalan penyelidikan tertentu, dan pada gilirannya ia harus relevan dan dapat diterima oleh kumpulan sasaran. Tinjauan soal selidik ini adalah untuk mengenai reaksi penghuni terhadap persekitaran bangunan. Soal selidik ini digunakan untuk mengukur reaksi pengguna terhadap bangunan atau sebahagian bangunan. Berdasarkan atribut dan atribut yang dikenal pasti, borang soal selidik dirumuskan untuk melakukan tinjauan kepuasan penghuni di bangunan yang dinilaikan. Soal selidik ini merangkumi 4 bahagian. Bahagian A adalah bahagian umum mengenai responden. Bahagian A adalah bahagian umum yang berkaitan dengan maklumat peribadi penghuni dari segi jantina, pekerjaan dan jangka waktu bekerja. Lokasi dalam bangunan di bahagian B membantu menilai tahap kepuasan dengan keseluruhan kawasan di bangunan. Bahagian B ini membahas mengenai tanggapan terhadap bangunan secara umum dan mengungkap pandangan tentang kesejahteraan responden. Bahagian C pula membincangkan bangunan secara umum yang memfokuskan pada keselamatan bangunan, accessibility dan tahap kebersihan. Bahagian T adalah bahagian yang terakhir mengenai
IEQ di bangunan berkenaan dengan apakah udara di dalam bangunan itu segar atau tidak, pengedaran udara, kawalan pengudaraan, suhu, keselesaan thermal dan bunyi serta pencahayaan buatan di bangunan. Pengumpulan dan penemuan data. Pengumpulan dan penemuan data adalah satu proses mengumpulkan dan mengukur maklumat mengenai pengoleh ubah yang disasarkan dalam sistem yang sudah ada, yang kemudian memungkinkan seseorang menjawab pertanyaan yang relevan dan menilai hasilnya. Pengumpulan data adalah komponen pendidikan dalam semua bidang pengajian termasuk sains fizikal dan sosial, kemanusiaan dan perniagaan. Walaupun kaedah berbeza mengikut disiplin, penekanan untuk memastikan maklumat diperolehi adalah tepat dan jujur tetap sama. Matlamat mengumpul data adalah untuk mengambil data-data berkualiti yang memungkinkan untuk menganalisis dan membawa kepada rumusan jawapan yang meyakinkan serta dapat dipercayai untuk soalan yang telah diajukan. Soal selidik penilai POE. Penilaian POE dapat di dalam banyak bentuk dan variasi serta skup tersebut mempengaruhi alat dan pengetahuan yang diperlukan untuk menjalankan POE dengan jaya. Laporan tinjauan ini menggariskan komponen asas yang berpotensi dalam penilaian sehingga penilai sendiri dapat menentukan jenis POE terbaik untuk firma atau projeknya. Ini juga mendokumentasikan sumber daya yang dapat membantu dalam memperkembangkan dan mempelaksanakan POE dan soal selidik. Borang soal selidik POE. Ini adalah borang POE. Ia telah diedarkan kepada 300 responden dan dikembalikan sebanyak 282. Bahagian soal selidik penilai POE. Bahagian soal selidik penilai pekerjaan POE adalah seperti A. Umum, B. Lokasi di bangunan, C. Fungsi khas bangunan, D. Lokasi dan bangunan khusus. A. Umum. Perincian bahagian am untuk soal selidik penilai pasal pekerjaan adalah seperti di bawah. Jantina 153 lelaki dan 129 adalah wanita. B. Umur. Berikut adalah umur responden: 18 hingga 28 tahun sebanyak 78 orang, 29 hingga 39 tahun sebanyak 114 orang, 40 hingga 50 tahun 62 orang, 51 hingga 61 18 orang dan atas 62 tahun sebanyak 10 orang. C. Pekerjaan. Berikut adalah jenis-jenis pekerjaan responden: pihak manajemen sebanyak 106 orang, pihak administratif staff sebanyak 92 orang, technical staff 28 orang, staf 22 orang dan pelawat 34 orang. D. Jangka masa dalam bangunan. 20 orang responden bawah 1 tahun, 35 orang antara 1 hingga 2 tahun, 34 orang 3 hingga 4 tahun, 62 orang 5 hingga 6 tahun, 63 orang 7 hingga 8 tahun, 68 orang adalah lebih daripada 8 tahun bekerja di dalam bangunan tersebut. Lokasi bangunan. Berikut adalah perincian lokasi bahagian dalam bangunan sebagai penilaian keseluruhan kualiti. Kawasan berikut untuk soal selidik penilaian bangunan adalah seperti di bawah. A. Pejabat. B. Kafeteria. Bangunan secara umum. Perincian bangunan
Bahagian secara am untuk soal sidik penilaian pasca pekerjaan PUE adalah seperti di bawah. A. Keselamatan 1. A. Keselamatan 2. A. Keselamatan 3. A. Keselamatan 4. B. Kebolehcapaian. C. Kebersihan 1. C. Kebersihan 2. Lokasi dan bangunan khusus. Perincian lokasi bahagian dan bangunan khusus untuk soal sidik penilaian penghunian pasca adalah seperti di bawah. A. Kualiti udara 1. A. Kualiti udara 2. A. Kualiti udara 3. A. Kualiti udara 4. A. Kualiti udara 5. B. Suhu 1. B. Suhu 2. C. Tahap kebisingan 1. C. Tahap kebisingan 2. C. Tahap kebisingan 3. D. Pencahayaan 1. D. Pencahayaan 2. D. Pencahayaan 3. D. Pencahayaan 4. D. Pencahayaan 5. D. Pencahayaan 6. D. Pencahayaan 7. E. Tenaga dan kecekapan air 1. E. Tenaga dan kecekapan air 2. F. Adakah bangunan dibina dengan cara mesra alam? G. Seberapa penting bangunan dibina dengan cara yang mesra alam? Dan H. Adakah tempat letak kenderaan mencukupi? Kesimpulan dan carangan. Walaupun penyelidikan dan laporan kaji selidik berkaitan yang diterbitkan telah memfokuskan pada aspek-aspek tertentu dalam melakukan PUE, iaitu keselesaan manusia atau penggunaan tenaga, penyelidikan yang dikemukakan ini mewakili pemeriksaan holistik terperinci pertama mengenai holistik literatur PUE yang masih ada. Penemuan menunjukkan bahawa kekurangan penyelidikan yang relevan dan lebih-lebih lagi bahawa komuniti amalan, komuniti operatif COP dalam pelaksanaan kajian ini diperlukan untuk memperluaskan pernyataan praktisi dan pelaksanaan PUE secara konsisten. Penemuan ini agak penuh teka-teki memandangkan PUE adalah asas untuk mengukur prestasi teknikal dan fungsi bangunan semasa dan memperbaiki reka bentuk bangunan pada masa hadapan. Para arkitek, mereka dan kontraktor harus bekerjasama dengan pasukan pengurusan fasiliti pasca pembangunan untuk melakukan PUE yang mengukur prestasi bangunan di semua kriteria peranas arah yang berkaitan seperti penggunaan tenaga, kawalan percayaan dan pemanasan serta lain-lain. Pada masa ini, ahli pasukan reka bentuk dan pembinaan jarang menyumbang dalam proses PUE dan oleh itu peluang untuk belajar dari kesilapan
Cadangan seperti ini mungkin memerlukan perubahan dalam proses perolehan untuk memastikan bahawa semua pihak berkepentingan dalam suatu projek akan terlibat di sepanjang kitaran hidup bangunan yang melibatkan dalam proses POE. Sejumlah beberapa halangan terhadap pelaksanaan POE ini juga perlu diperhatikan dan dilaporkan, seperti isu-isu penting yang berkaitan dengan kekurangan dana POE, garis tanggungjawab yang masih tidak jelas untuk menjalankan aktiviti POE. Halangan ini mungkin menjelaskan mengapa subjek ini gagal menarik dana penyelidikan dan aktiviti penyelidikan secara lebih luas, seperti yang dibuktikan oleh kumpulan kecil pihak penyelidikan ketika melakukan kajian di lapangan. Untuk mengatasi segala halangan ini, kerjasama di masa hadapan diperlukan untuk memperluaskan lagi kajian penyelidikan semasa dan membangkitkan pembahasan di antara pengamal dan ahli akademik secara lebih luas dan mendalam. Isi kandungan kertas cadangan tersebut adalah: 1. Laporan kajian pelaksanaan POE dalam industri yang lebih luas, iaitu membandingkan industri pendidikan tinggi untuk melaporkan contohnya praktikal dan memberi bukti penyata mengenai keuntungan yang akan diperolehi. Pekerja itu digunakan untuk sebagai dasar polisi untuk mengubah sikap terhadap POE dan mendidik generasi pengamal pada masa yang akan datang. Kedua, bekerjasama dengan badan profesional dan institusi pendidikan tinggi untuk memastikan bahawa di peringkat sarjana dan pasca siswazah memberikan perhatian yang lebih cukup mengenai kajian penyelidikan bagaimana menjalankan POE dan hasil faedah yang dihasilkan untuk sektor perniagaan dan kemasyarakatan, untuk mengubah budaya yang berlaku dalam sektor seni bina, kejuruteraan, pembinaan dan operasi, memerlukan usaha padu untuk merapat jurang antara pihak akademik dan pengamal untuk menggunakan bukti serta fakta-fakta yang diperolehi dari kajian kes tersebut. Ketiga, mengembangkan pendekatan standard untuk menjalankan aktiviti POE yang akan mempermudahkan perbandingan langsung antara POE yang dilakukan untuk pelbagai pembangunan bangunan. Aktiviti sedemikian akan memungkinkan produkan komuniti amalan pengetahuan dan pengetahuan yang lebih luas yang akan memberikan makluman tambahan kepada amalan praktikal dan industri. Terdapat variasi antara proses POE dan ianya menyebabkan semakin memerlukan lagi halangan yang dilaporkan, dan dengan itu ia akan mencegah pelaksanaan POE yang lebih luas. Keempat, pengujian secara empirikal atau mempergunakan teori dan penafsiran dari penyelidikan kognitif ini. Contohnya, teori metrik untuk digitalisasi persekitaran bangunan. Penyelidikan deduktif dipergunakan untuk membuktikan atau membantah laporan yang dikemukakan sebagai alat untuk memajukan pengetahuan, penyelidikan dan sikap penghunian bangunan tersebut. Sekian, terima kasih.